Sekarang sudah ada 19 orang. Dah record dah. Okay dah. Jadi bila tengok zero order, memang kamu kena hafal siap. Kalau zero order yang ni. Kalau first order, ln A naught minus ln A T equal to KT. Kalau second order, 1 over A minus 1 over A naught equal to KT. Itu untuk integrated. Kemudian kita masukkanlah nilai-nilai dia. A naught, dia dah bagi kat sini 3.5. Nah? Initial concentration adalah A naught. 3.5. Pula dengan dia tanya kat sini concentration of A after. Mana ni 80 lah kat sini. Okey, K dia dah bagi ni rate constant 0083. Tengok unit dia molar per minit. Molar per minit. Makna dia masa pun mesti minit. Memang minit jugalah. 10 minit. Okey, jadi kita dapat selesaikanlah masalah ni dengan mudahnya. Okey. Okey, boleh kira. Itu senang saja. Boleh tekan calculator. Jadi kamu boleh tekan sendirilah. Kemudian B tu, how long will it take for concentration of a drop to 1? Jadi yang B ni pun benda yang sama juga. Kita gunakan benda yang sama, A naught minus AT equal to KT. Kali ni dia tanya masa, how long will it take for concentration drop to. Jadi dia tanya T kat sini. Jadi A naught dia mestilah 3.5 juga. Sekarang ni A drop to 1. Ni 1 molar. Macam tu. K dia benda yang sama lah. 0083. Jadi sekarang ni kita nak cari T. Okay? Kita nak cari T sahaja. Dan T tu di dalam minit unit dia. Yang ni A concentration memang unit dia molar lah. M. Yang T nanti unit dia minit. Minit pun dah okey lah. Unit dia minit. Sebab dia tak beritahu pun suruh tukar pada saat ke. Dia tak minta pun. Okey. Habis dah. Okey, nombor 8. Ada soalan nombor 7. Senang kan? Itu tak susah pun. Nombor 8, the decomposition of hydrogen peroxide react with rate constant 0.65 molar per molar per second at 400. If the activation energy, kali ni kita ada activation energy. Kita ada rate constant pada suhu 400. Kemudian soalan tanya about rate constant pada suhu 200. Kita ada dua suhu. That means kita akan ada dua rate constant. Kemudian dibagi juga sini activation energy. Activation energy iaitu EA kan. Sama dengan 200 kJ per mole. Kalau tengok soalan ada activation energy, yang kita kena guna Arrhenius equation. Jadi kamu kena tengok soalan tu dah tahu dah. Ni Arrhenius. Yang ni integrated. Yang ni rate law. Kena tahu. Okay. Jadi kita pun tulislah. Ln K1 over K2. Ni kena apa equal to EA over R 1 over T2. Dia macam tu. K2 dengan T2 kat situ. K1 tolak T1. Dia kalau K1 ni duduk atas, T1 duduk di bawah paling ujung. Macam tu. Saya gunakan persamaan ini. Yang penting kat sini ialah pasangan tu bila kita letak kena betul lah. Okay. Sekarang ni saya nak letakkan yang 400 ini, suhu 400 ini, pasangan dia 0.65 lah. Tetapi kena ingat 400 ni kena campur dengan 273. Dia mesti di dalam Kelvin. Jadi dia akan jadi 673. Yang ni akan jadi 473. Kita nak masuk nanti lah. Ini pasangan dia ni 0.65. Manakala yang satu lagi rate itu ialah 473. Dia punya pasangan suhu dia lah. Kemudian R untuk ni mesti 8.314. 8.314. Dan EA dia mesti di dalam joule. Sekarang ni dia di dalam kilojoule. Jadi 208 eksponen 3 joule. Okey, kemudian kita masuklah. Ln. Okey, sekarang ni saya nak jadikan
K1 ini ialah 0.65. Bukan. Sebab saya nak cari K, saya akan letak yang ni lah. Yang ni. K1 ialah yang pasangan dia yang ni. Yang kita nak cari. Selalunya saya akan letakkan yang kita nak cari ni ke atas. Gitu. Jadi K1 lah dia. Jadi this one is K1 lah. This one is K1. Pasangan dia 473. This one is K2. Kita boleh letak mana-mana yang kita nak. Kita boleh letak. Jadi saya nak jadikan K1 pasangan dia 473. K2 ialah 0.65. Untuk EA yang ni lah 200.8 exponent 3. EA 8.314. Okey. T2 tengok. T2 yang ni pasangan 0.65 ialah 673. Jangan silap. Kalau silap habis salah. 473. Okey. Akhirnya kita boleh tekan calculator. Kita boleh tekan calculator. Okey, kita tekan calculator. Calculator lah. Calculator. Kalau face to face saya boleh tengok kamu menekan calculator. Jadi sekarang tak boleh nak macam mana. Kamu tekan sendiri. Okay. 173. Siapa dah tekan dah dapat ubah? -1.67 eksponen -7. Yeah, betul. Jadi K1 ialah 1.67 kali 10 -7. Unit dia ialah sama macam unit K2 ni lah. Per per second. Unit dia mesti sama lah. Iaitu second order. Ni ialah unit untuk second order. 1.67 kali 10 -7 per molar per second. Macam tu. Boleh tak? Dia dalam bab ni kena tulis equation, kena betul dia punya pasangan. Kalau betul dia punya pasangan dia K1 dengan T1, memang akan dapat jawapan. Kalau tak betul, salah. Okey. Nombor 9 pula ialah define activation energy. Jadi kamu kena hafal lah activation energy kan. Energy barrier tu. Minimum energy required. For reaction to occur. Itu adalah activation energy. Sketch and label a potential energy diagram for the following reaction. In the diagram, if platinum is added into the reaction. Dalam kes ini, function of platinum kat sini ialah sebagai catalyst. Okay? Dia sebagai catalyst. Dan untuk menjawab soalan ini, mana dia? Satu. Okey. Besar sikit. Okey, besar sikit. Kemudian, saya akan buat graf dia. Beza. Okey. Kemudian kita akan tulislah. Ini adalah S plus O2 gas. Ialah SO2 gas. Kemudian ini dia punya produk dia sebab kari. Okey, perbezaan ini ialah delta H sama dengan negatif 290.06 kg. Kita label itu. Kemudian dia suruh sketch label potential energy for following. Kemudian kita akan buat EA pula. EA dia kat mana? EA antara reaktan ini garis sampai ke puncak ujung sini ni.
Okey, ini ialah EA. This EA with without apa? Yang tak ada platinum. Kalau ada platinum jadi macam mana? Dia suruh buat pada katakan kita nak buat pada graf yang sama. Dia akan buat, dia start daripada reaktor ni, dia akan buat satu laluan baru tapi dia lagi rendah sikit. Macam tu. Bagian putus tu. Dia akan begitu dan ini ketinggian yang baru ini, inilah EA with platinum. Okay, macam tu. Sini kena label energi ataupun potential energy in the progress of reaction. Okay. Jadi macam tu. Boleh? Halo? Halo? Ada orang tak ni? Halo, halo? Ada sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Kemudian yang kedua pun boleh buat benda yang sama, cuma kali ni dia positif. Kamu punya produk kamu lagi tinggi. Bukit yang tu dia kat situ. Dia produk mesti lagi tinggi berbanding dengan reactant. Kemudian labelkan EA dengan platinum. Kemudian untuk yang ada platinum buat dia lagi rendah sikit. Berbanding dengan ada yang tak ada platinum. Okey. Itu saja. Sekarang kita pergi pada nombor 10. Kita kena cepat ni. Tinggal banyak. Nombor 10 Okay, tu. Okay. The rate constant for the first order reaction 4.6 exponent negative 4 per second at 350 degrees Celsius. If the activation energy, okay, ni pun sama, dia ada activation energy, dia ada ni mesti nak guna Arrhenius equation. Okay, kita tengok, saya akan highlight benda-benda yang penting kat sini. Pertama, kita ada rate constant, iaitu 4.6 at 350 degrees Celsius. Itulah rate pada suhu 350. Kemudian dia mesti ada satu lagi rate dia kan. Mesti ada satu lagi suhu. Calculate the temperature. Nampak ada satu lagi temperature kat sini. Ada satu lagi temperature. Rate constant dia 880. Jadi kita ada dua suhu dan dua rate. Dan dia minta, ya, ada apa? Halo. Ada apa tanya tu? Oh, tak ada apa. Okey. Jadi sudah jelas di sini kita akan menggunakan ln K1 over K2 equal to EA over R 1 over T2 T1. Sekarang ni kita akan letakkanlah mana K1, K2. Selalunya saya akan cari yang kita nak cari ini sebagai di atas. Di atas. Jadi sekarang ni kita nak cari temperature. Ketika saya nak jadikan yang kita ni apa tak apalah. Okay. Sekarang saya nak jadikan ini sebagai K1. Jadi ini sebagai T1 lah. Ini sebagai T2. Ini K1 dan K2. Pasangan tu kena betul. Kena tulis macam tu. Supaya tak silap. Lepas tu yang ni adalah 350 campur 273. Enam dua tiga lah. Ni 623. Okey, kita akan pakai ni. K2 saya adalah 623. Apa lagi? Yang lain okey lah. Yang lain tak ada apa. Yang lain macam biasa. Jadi saya pun masukkan. Letakkan ini sebagai K1. Iaitu 8.8 exponent negative 4 K1 lah. K2 ni dia 4.6 exponent negative 4.
EA mesti dalam Kelvin. Okey. EA mesti dalam Joule. 104 kali 10 kuasa 3. Ni 8.314. Okay. Ni T2. Tengok T2. Jangan silap. This one is T2. T2 ialah 623. Dan T1 kita nak cari. T1 nanti dia pun di dalam Kelvin. Okay. Kita boleh cari ya. Cari. Dapat tak ni? 643.79 je lah. Lebih kurang 644 lah. Okay, kalau dalam degree Celsius 644 tolak 273 371. Dapat tak ni? Halo? Dapat sir. Dapat sir. Dapat sir. Dapat. Dapat lah. Dan ini logik sebab kita tengok dia punya rate dia lagi besar. Rate K1 nampak 8.8 exponent 4. Yang rate K2 4.6. Kan? Sebab untuk ini adalah first order memang dia bergantung kepada suhu lah. Suhu meningkat dia. Okey. 10 dah selesai. 11. Given the reactant concentration given the same reactant concentration, the reaction blah 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 blah. Okay. I like dia kan nampak. Sekarang ni kita ada satu suhu 250 dan ni satu lagi 150. Okay. Suhu 250, dia punya rate dia 1.5 faster, 1.5 exponent 3 times faster than suhu yang 150. Logik lah. Suhu yang tinggi dia akan lagi laju kan. Okay. Calculate the activation energy. Kali ni kita nak cari activation energy. For the assume that the frequency factor yang A tu constant. Okay, tu no problem. Jadi yang ni pun sebenarnya pakai equation yang sama. Ln K1 over K2 equal to EA over R 1 over T2 T1. Benda yang sama. Akan pakai benda yang sama. Cuma sekarang ni dia punya sekarang ni saya nak jadikan yang 250 ini ialah K1. Ini T1 lah. Ini adalah T2. Suhu yang tinggi itu saya nak jadikan dia sebagai T1. Saya nak letakkan sebagai begitu. Jadi kita boleh tukar siap pada Kelvin lah. 150 sampai 273. 423. Yang ni 423. Yang 250 523. Ni 523. Kemudian dia bagi tahu kat sini K1 ni suhu yang tinggi ni kan. Jadi saya letakkan sebagai T1, mana dia adalah K1 lah. Okay, K1 ini sama dengan 1.5 exponent 3 daripada K2. Okay. Kita dapat satu persamaan bahawa K1 1.5 kali 10 kuasa 3 lagi faster than K2. Jadi ini kita dapat satu persamaan yang macam ni lah. Kan? Jadi kalau kita bawa K1 ke bawah, dia akan jadi K1 over K2 sama dengan 1.5 exponent 3. Tak? Dia dapat satu persamaan kat sini. K1 1.5 kali 10 kuasa 3 lagi laju berbanding K2. Jadi kalau kita bawa K2 ke bawah, dia jadi macam tu.
Jadi persamaan ni mudah lah kita nak selesaikan. K1 over K2 ialah 1.5 eksponen 3 situ. Then kita nak cari EA. Ni 8.314. Okay. T2. Kita dah tulis tadi T2 mana. T2 ni 423. Kita kena tulis macam ni lah. Kalau tidak nanti kamu tak tahu nak ambil mana satu. Memperlasah tulis apa dia punya temperature. Habis salah. Okay ini ialah 523. Okay. Jadi kita boleh tekan kalkulator dan akhirnya dapatlah EA. EA tu dia di dalam joule. Nanti kita kena tukar daripada kilojoule. 1,34511. Betul ke? 134. EA dapat apa? Saya tulis dulu. 134.5 kilojoule. Joule ke kilojoule? Kilojoule. Joule ke kilojoule lah? Okey, permulaan lah. Okey. Okey, yang lain dapat tak tu? Dapat tak macam tu? Dapat ke? Dapat. Baik. Okey, bagus. Satu 134.5 kilojoule per mol. Alright. Saya rasa macam salah saya kira ni. Sana. 150 campur 423. Okey, betul. 250 campur 523. Betul. Betul. Salah. Sampai lah. Alright.